saya akan membentangkan tentang pengenalan etika dan pengenalan peradaban. Etika Islam bermaksud istilah akhlak atau jamak daripada khuluq dalam bahasa Arab. Dari sudut bahasa, ia bermaksud sikap, tabiat, budi pekerti, perangai dan tingkah laku. Manakala dari sudut istilah pula dimasukkan dengan tingkah laku semula jadi daripada keadaan jiwa seseorang individu tanpa pertimbangan pemikiran. Pengenalan peradaban. Ia berasal dari Arab iaitu mudun atau madain yang membawa maksud tinggi budi bahasa atau pembukaan bandar. Dalam bahasa Inggeris, ia disebut sebagai civilization yang berasal daripada perkataan Greek iaitu civitas yang bermaksud bandar. Dan peradaban ditakrifkan oleh unsur-unsur objektif yang serupa seperti bahasa, sejarah, agama, adat, institusi serta pengenalan yang subjektif. Seterusnya ialah nilai etika dalam Islam. Nilai etika dalam Islam yang pertama ialah amanah. Amanah merupakan salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga pernah bersabda tentang amanah, bahawa tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah dan tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji. Yang kedua ialah tolong-menolong. Tolong-menolong menjadi salah satu ciri khas dalam budaya Islam. Hal ini lantaran Allah secara langsung mengamanatkan dalam dalil Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam membuat dosa dan perkara yang sia-sia. Surah Al-Ma'idah ayat kedua. Nilai etika yang ketiga pula ialah pemurah. Sifat pemurah ialah mendermakan sesuatu kepada orang lain. Islam adalah agama yang sangat sinonim dengan amalan menderma. Sebagai contoh, lihat sajalah sejarah Nabi Muhammad SAW yang sanggup mengorbankan tenaga dan harta baginda untuk umatnya. Akhir sekali adalah sifat sabar. Sifat sabar merupakan sifat yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, dan sabar juga merupakan kekuatan bagi jiwa orang yang mukmin. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang prinsip utama dalam etika Islam. Prinsip utama dalam etika Islam ialah etika mestilah selari dengan fitrah manusia. Menurut tokoh Islam, fitrah manusia merujuk kepada satu ketetapan dan pemberian Tuhan sejak lahir lagi, berlandaskan aspek-aspek seperti bakat, emosi dan fizikal. Yang kedua ialah etika mestilah selari dengan ad-din iaitu agama. Ad-din terbagi kepada dua iaitu berakhlak baik, berjaya memahami iman serta agamanya, dan berakhlak buruk, lemah iman serta agamanya. Yang ketiga ialah etika mestilah membicarakan tentang dua dimensi sikap manusia. Dimensi pertama ialah dimensi sikap positif seperti intelektual, ilmu pengetahuan, karakter semula jadi yang baik, dan dimensi kedua pula ialah dimensi sikap negatif iaitu zalim, terburu-buru dan berputus asa. Yang terakhir ialah etika mestilah menyantuni hubungan manusia secara personal dan interpersonal. Personal ialah proses penyucian diri, penambahbaikan intelek serta keharmonian jiwa yang berterusan. Interpersonal pula ialah sikap yang patut diamalkan oleh manusia agar hubungan dengan masyarakat terpelihara. Kepercayaan dalam agama Islam. Muslim percaya bahawa Allah itu esa dan tujuan hidup ialah untuk menyembah Tuhan seperti mengikut perintah Allah SWT dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Contohnya, solat 5 waktu sehari semalam, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Muslim juga percaya bahawa Islam merupakan versi lengkap dan sejagat. Contohnya, kepercayaan monoteistik ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain Nabi. Nabi Muhammad SAW bukanlah pengasas agama baru. Sebaliknya, menjadi pemulih keimanan monoteistik ajaran Nabi-Nabi terdahulu. Muslim mengikut 4 mazhab dari imam besar Islam. 4 mazhab tersebut ialah Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Asas kepercayaan orang Islam berkonsep kenabian. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan panduan kepada manusia. 25 Rasul
disebut dalam Al-Quran dan mengikut sunnah terdapat lebih 124,000 Nabi dan Rasul. Mereka bersifat maksum dan diberi mujizat. Contohnya, kelahiran Nabi Isa tanpa perantaraan bapa dan kemampuannya boleh menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Terdapat juga sebahagian besar komuniti pendatang Muslim di bahagian negara lain seperti Eropah Barat. Sekitar 20% Muslim tinggal di negara-negara Arab, 25% di Asia Selatan dan 13% di Indonesia. Negara Muslim terbesar mengikut populasi. Terdapat sekitar 1.57 bilion Muslim atau 25% penduduk dunia menjadi agama kedua terbesar di dunia selepas Kristian, dan boleh dikatakan agama yang berkembang paling pesat di dunia. Beretika dalam Islam berteraskan kepada prinsip tauhid, iaitu Allah merupakan pencipta alam semesta, bahawa Allah sahaja yang wajib disembah oleh semua makhluk. Setiap ajarannya wajib ditaati dan segala larangannya perlu dijauhi. Ketaatan dan takwa. Ketaatan dan ketakwaan yang kental terhadap Allah merupakan satu isbat yang efektif. Insentif terbahagi kepada dua, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, mengandungi keseluruhan ajaran Islam yang merangkumi konsep pertahanan, sistem perundangan, nilai moral dan lain-lain. As-Sunnah pula dikenali sebagai hadis Nabi Muhammad SAW. Segala perbuatan, pengakuan serta sifat atau akhlak yang ada pada diri Rasulullah sebelum maupun sesudah baginda bergelar Rasulullah. Sumber peradaban masyarakat Islam bermula pada kurun ke-7 di semenanjung tanah Arab. Pimpinan seterusnya ialah para sahabat serta penguasa-penguasa Islam, iaitu tokoh-tokoh di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah serta Turki Uthmaniyah. Berkembang dengan meluas dari barat ke Asia Timur. Ajaran kepercayaan Islam terbahagi kepada dua, iaitu rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam mengucapkan 2 kalimah syahadah, menunaikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Jadi, secara kesimpulannya, Islam adalah hidup yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita mempunyai 3 cara hidup yang sangat sempurna. 3 cara hidup yang sangat sempurna itu merupakan akidah, syariah dan akhlak. Akidah ialah perkara yang dibenarkan oleh jiwa dan hati menjadi tenang kepadanya, beroleh keyakinan di kalangan ahlinya serta tidak bercampur dengan sebarang keraguan. Manakala syariah pula ialah agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-hambanya, yang terdiri daripada pelbagai hukum hakam kehidupan, pembeza antara kebenaran dan kebatilan. Dan akhlak pula adalah keadaan yang bersifat batin, yang mana daripadanya lahir perbuatan dengan yang baik atau buruk tanpa difikir atau dirancang. Jadi sekian saja daripada kumpulan kami. Moga dapat kita manfaatkan dan dapat kita sampaikan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.